Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami daripada kumpulan 2 akan membentang tentang teori moden bagi kesusasteraan. Secara umumnya, teori moden kesusasteraan berasal dari barat ke tanah Melayu bermula pada pertengahan abad ke-20. Kritikan sastera bermula lebih awal daripada sebelumnya, iaitu pada tahun 1930 sehingga tahun 1940. Namun, kritikan sastera pada tingkat awal berlaku secara kecil-kecilan dan tidak mempunyai nilai yang besar. Dua revolusi yang berlaku di Eropah adalah revolusi terbesar dalam sejarah peradaban manusia. Peradaban manusia memasuki era baru yang disebut sebagai moderniti. Modernisme mula wujud apabila terdapat perkembangan teknologi. Industri dan revolusi Perancis mencetuskan perubahan dalam bidang industri, teknologi, ekonomi, sains dan juga mempengaruhi bidang budaya, seni, sastera dan pemikiran. Teori kesusasteraan era moden berlaku apabila dunia mengalami perubahan dalam pelbagai bidang seperti industri, teknologi, sains dan ekonomi. Tidak ketinggalan juga dalam bidang sastera, seni dan pemikiran. Teori-teori yang muncul ketika era moden ini mempunyai banyak persamaan dengan tradisi terdahulu dan terdapat juga yang bergantung pada teori klasik. Teori klasik yang kebanyakannya akan berasaskan bidang sejarah, salah silah dan juga biografi, di mana sesetengah tokoh menolak teori sastera yang berasaskan aspek-aspek tersebut. Perkara tersebut membawa kepada kemunculan idea kesusasteraan untuk kesusasteraan yang dipelopori oleh tokoh-tokoh teori sastera moden, iaitu Roman Jakobson, Boris Eisenbaum dan Victor Shklovsky. Mereka merasakan bahawa kesusasteraan hanya untuk kesusasteraan sahaja dan tidak patut untuk dicampurkan dengan bidang dan aspek yang lain. Kemunculan tokoh-tokoh tersebut menekankan sastera seharusnya berkaitan dengan bidang bahasa sahaja. Teori-teori sastera baru yang muncul ketika era moden ini berasaskan idea struktur dan pembentuk yang disandarkan sepenuhnya terhadap tekstualiti teks. Teori-teori sastera baru terus muncul satu persatu melalui peredaran zaman yang diasaskan oleh tokoh-tokoh sastera yang lain. Pertama sekali saya akan menerangkan tentang teori formalisme. Perkataan formalisme berasal daripada kata forma, iaitu Latin yang bermaksud bentuk atau wujud. Teori formalisme lahir di Rusia sebagai suatu reaksi terhadap aliran positif pada abad ke-19 yang mempertahankan keterangan biografi. Teori ini dikatakan muncul pada tahun 1915, iaitu di tangan golongan linguistik Moskow dan Persatuan Pengajian Bahasa Politis dalam bahasa Rusia yang disebut secara ringkasnya OPOJAS. Teori formalisme ini juga digunakan untuk menganalisis karya sastera yang mengutamakan bentuk dari karya sastera, di mana ianya meliputi teknik pengucapan, rima, bunyi, aliterasi, asonasi dan sebagainya. Idea formalisme ini mula menunjukkan perkembangan yang begitu pesat di Praha, terutamanya daripada kelompok linguistik Praju. Keadaan ini secara tidak langsung telah menjadikan Praha ini sebagai sebuah pusat pengajian ilmu sastera yang paling penting pada penghujung tahun 1920-an. Teori yang seterusnya ialah teori kritikan baharu. Pada pertengahan abad ke-20, dalam kritikan sastera yang digambarkan sebagai sebuah kritikan pendekatan formalisme terhadap kesusasteraan. Teori kritikan baharu ini dikatakan kelihatan lebih kurang sama dengan idea teori formalisme Rusia, di mana kedua-duanya menolak jenis kritikan sejarah dan menolak aspek-aspek di luar teks atau bidang ilmu lain di luar sastera sebagai sastera. Perkembangan kritikan baru ini bermula pada tahun 1940-an dan menjadi keutamaan di utara Amerika dalam konteks akademik mereka. Perkembangan dalam pendekatan ini secara tidak langsung telah memberi tumpuan secara khususnya terhadap teks dengan mengenepikan aspek kesejarahan, biografi dan unsur-unsur yang berada di luar teks. Teori kritikan baharu ini juga merupakan satu gerakan yang paling berpengaruh dalam kesarjanaan kritikan moden. Seterusnya ialah teori strukturalisme. Teori ini dikatakan bermula dan terkenal di Perancis melalui seorang tokoh iaitu Claude Lévi-Strauss yang merupakan seorang ahli antropologi yang telah mengaplikasikan strukturalisme linguistik dalam kajiannya terhadap fenomena mitos,
perhubungan kekeluargaan dan peraturan permakanan. Teori ini mula berkembang luas pada tahun 1960-an sebagai suatu usaha penerapan kaedah dan wawasan Ferdinand, iaitu pengasas kepada linguistik moden, kepada kesusasteraan dan perkembangan teori ini menjadi kepada tiga, iaitu strukturalisme awal, strukturalisme dan pasca strukturalisme. Tahap-tahap perkembangan ini dikatakan diwakili oleh tokoh teori seperti Batchelor dan Bakhtin serta ramai lagi tokoh yang lain. Dan dalam kalangan tokoh tersebut juga, Levi-Strauss ni lebih dikenali dalam karya-karyanya sebagai tokoh aliran strukturalisme. Seterusnya ialah teori fenomenologi. Perkataan fenomenologi ini berasal dari bahasa Yunani yang bermaksud kemunculan atau menampilkan sesuatu. Istilah ini telah pun diperkenalkan oleh seseorang tokoh iaitu Johann Herrenkiek. Namun, pada asalnya ia merupakan satu aliran falsafah yang dikemukakan oleh Edmund Husserl, iaitu seorang ahli falsafah Jerman pada abad ke-20. Teori fenomenologi ini juga bertujuan untuk memahami bagaimana manusia itu dapat membina makna dan konsep yang penting dari segi intersubjektiviti, iaitu pemahaman seseorang tentang dunia dibentuk oleh hubungan kita dengan orang lain. Teori fenomenologi ini mula dikembangkan oleh beberapa tokoh lain seperti Martin Heidegger dan Jean-Paul Sartre. Bukan itu sahaja, teori ini juga terus muncul sebagai satu alternatif kepada kepincangan ilmu sains moden yang telah menjerumuskan masyarakat ke lembah yang ketidakpastian. Teori semiotik. Teori semiotik bermula sekitar tahun 1960-an di Eropah yang dipercayai berasal daripada Perancis. Meskipun sejarah perkembangannya sebagai sains mengkaji lambang dikatakan bermula ketika era Greek lagi. Teori ini merupakan teori yang menekankan ilmu sebagai satu sains sosial kerana dapat mendatangkan makna-makna tertentu. Ferdinand de Saussure merupakan pelopor di dalam perkembangan teori semiotik ini, di mana teori ini mengkaji susunan atau struktur di dalam bahasa dengan konsep utamanya bentuk dan isi atau paradigmatik dan sintakmatik yang menjadi signifier, signified atau dipanggil sebagai petanda dan penanda. Beliau juga meletakkan dasar ilmu bahasa moden di dalam karya penulisannya yang menjelaskan tentang bahasa sebagai sistem tanda. Signifier, petanda dan signified, penanda merupakan dua aspek yang tidak akan dipisahkan antara satu sama lain. Petanda adalah aspek konseptual, manakala penanda di dalam teori semiotik ini boleh dikatakan sebagai aspek formal. Ferdinand juga mengatakan bahawa berbagai sistem tanda yang dipakai di dalam masyarakat bukan hanya bahasa sahaja. Contohnya menggunakan sistem tanda lalu lintas dalam masyarakat moden kini yang mempunyai signifikasi yang sama seperti bahasa. Teori semiotik Charles Sanders Peirce. Charles Sanders Peirce telah membezakan kepada tiga jenis lambang, iaitu ikon, indeks dan simbolik. Jika teori semiotik yang dibawakan oleh Ferdinand de Saussure memisahkan tanda-tanda, semiotik oleh Peirce ini merupakan perhubungan antara tanda-tanda dengan psikologi manusia. Menurut Peirce, semiotik merupakan tanda yang dapat dikenal pasti melalui proses semiosis yang terbahagi dalam tiga kategori, iaitu representment, interpretant dan objek. Oleh yang demikian, Peirce menawarkan model triadik dan konsep trikonomi dalam memahami teori semiotik. Representment di dalam model triadik ini terbahagi kepada tiga jenis, iaitu qualisign, sinsign dan legisign. Representment ini boleh dikemukakan dalam pelbagai bentuk selagi ianya berfungsi sebagai tanda yang dapat mewakili sesuatu yang lain. Interpretant pula merujuk kepada makna yang didapati daripada tanda. Menurut Peirce, interpretant disifatkan sebagai tanda yang telah berada di dalam minda seseorang, dan apabila seseorang itu melihat sesuatu tanda, mereka sudah dapat mengenal pasti tanda-tanda tersebut. Elemen ketiga di dalam model triadik Peirce iaitu objek, membawa maksud sesuatu yang dirujuk oleh representment. Objek ini dapat dikatakan sebagai sesuatu yang kukuh, abstrak, yang boleh difikirkan, peristiwa, benda dan sebagainya.
Teori psikoanalisis. Teori psikoanalisis ini merupakan idea pemikiran Sigmund Freud berkenaan psikologi manusia yang dianggap sebagai dasar pada segala tindakan dan perlakuan. Freud merupakan tokoh bagi bidang psikoanalisis di mana pemikirannya akan dirujuk oleh ahli-ahli sastra yang lain, sama ada bersetuju atau tidak dengan ideologinya. Teori psikoanalisis ini boleh dikaitkan dengan bidang kesusastraan kerana menurut beliau, kesusastraan adalah satu bidang penglahiran luaran pengkarya dalam keadaan yang tidak sedar. Kenyataan Freud ini sesuai dengan teori yang diperjuangkan iaitu mengenai psikologi yang berkaitan dengan mental, bukan hanya fizikal semata-mata. Keadaan tidak sedar atau unconscious mind seringkali berlaku kepada penulis kerana pengkarya kebiasaannya akan mencipta dunia sendiri atau meletakkan imajinasinya terhadap karya penulisan mereka. Bagi Sigmund Freud, fenomena unconscious mind atau keadaan tidak sedar ini mempunyai pengaruh yang besar mempengaruhi cara pemikiran seseorang. Teori kesusastraan Marxisme. Teori yang asalnya berkisarkan ekonomi dan sosial ini boleh dihubungkan dengan kesusastraan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Karl Marx beranggapan di dalam konsep kesusastraan, realiti masyarakat harus ditekankan. Hal ini demikian kerana realiti masyarakat boleh dilihat dan pemahaman sosial dapat diterapkan melalui bidang kesusastraan. Berkaitan dengan sosial ekonomi iaitu asas teori kesusastraan Marxisme, karya kesusastraan adalah sebagai gambaran kepada tentang apa yang ada atau apa yang berlaku dalam bidang sosial ekonomi. Konsep-konsep yang terdapat dalam teori kesusastraan Marxisme ini ialah konsep ideologi, struktur agung dan pandangan dunia, metod kritik sastra Marxisme, model pencerminan, model penerbitan, model pengetahuan negatif, model berpusatkan bahasa dan model genetik. Teori sastra yang seterusnya ialah teori sastra feminisme. Teori sastra feminisme merupakan satu teori yang berasal daripada Barat sebagai gerakan yang memperjuangkan hak wanita. Dalam teori ini, hak-hak wanita yang diperjuangkan seperti menyamakan kedudukan lelaki dengan wanita. Pandangan yang tidak baik yang ditujukan kepada mereka dapat diperjuangkan dengan mengembangkan teori sastra feminisme. Orang yang mengamalkan teori sastra feminisme disebut sebagai feminis. Keadaan ini dapat menimbulkan kesedaran untuk memperjuangkan bagi kaum wanita di seluruh dunia dalam bentuk yang positif dan adil bagi kaum wanita. Teori ini bermula pada akhir abad ke-19 iaitu bermula pada tahun 1890. Gelombang pertama, First Wave, pada awalnya memperjuangkan hak persamaan hak iaitu identiti wanita sebagai seorang manusia di muka bumi ini dapat ditunjukkan dan kebebasan yang dikecapi oleh kaum wanita. Pada pandangan ini, pada awalnya teori ini hanya dapat dibentuk untuk menentang pandangan bahawa wanita ialah manusia yang lemah. Seterusnya ialah teori feminisme genokritik. Ellen Showalter memperkenalkan teori pada tahun 1941. Feminis dan penulis tentang budaya dan sosial. Ellen Showalter menentang pendapat yang mengatakan pemahaman dan tanggapan terhadap adalah tidak bersesuaian dengan maksud yang sebenar. Kertas kerja yang diterbitkan iaitu yang bertajuk The Feminist Criticism. Beliau berpendapat bahawa teori ini berdasarkan tentang pengalaman yang dilalui wanita sebagai penulis. Ini adalah bertujuan untuk mewujudkan perbezaan terutamanya dalam karya sastra untuk berkarya dengan menerima pandangan mereka sebagai penulis. Idea yang diberikan oleh wanita sebagai pengarang seperti karya-karya yang dikaji berkaitan dengan makna, tema, genre dan struktur bagi karya yang datang daripada wanita. Seterusnya ialah teori feminisme genokritik juga menjelaskan kritikan yang berlaku terhadap wanita dari sudut kacamata pandangan golongan wanita itu sendiri. Showalter juga menyatakan bahawa terdapat 4 aspek iaitu dari segi biologi, bahasa, psikologi dan budaya. Contoh bagi penulisan wanita
dalam bidang biologi, iaitu penulisan wanita bagi penulisan wanita, biologi wanita dan bahasa wanita. Seterusnya ialah teori hermeneutik. Teori hermeneutik barat berasal daripada kajian yang dilakukan berdasarkan buku yang dikarang oleh Plato yang berjudul On Interpretation. Teori ini dikembangkan pada abad pertengahan hingga ke zaman Renaissance. Secara hermeneutik moden bermula pada abad ke-16 oleh ahli teologi Jerman iaitu Friedrich. Teori hermeneutik ialah teori yang menjelaskan maksud melalui proses pentafsiran. Sebenarnya telah berada pada zaman sebelum Masihi. Kaedah pentafsiran ini digunakan untuk mentafsir kitab-kitab pada zaman dahulu, iaitu bagi orang Yahudi dan kitab Injil. Kaedah ini telah diperkembangkan bukan sahaja daripada teks-teks agama tetapi dalam bidang kemanusiaan dan komunikasi. Hermeneutik secara tradisional telah diubah kepada hermeneutik secara umum. Teks yang dimasukkan bukan sahaja dari segi bertulis tetapi daripada segi perbualan, pemahaman dan lain-lain.